Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Syafril Izham bin Muhammad Aminuddin, nombor matrik 268647 dari UUM PACE Kuala Lumpur. Okey, saya ingin memberikan penerangan sedikit berkenaan dengan Pharma dan juga program benchmarking Agro Penuh Muda di Thailand. Okey, untuk makluman semua, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Pharma, dia ditubuhkan di bawah Akta 141 yang merupakan sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okey, Pharma ni dia tanggungjawab dia adalah dalam bidang pemasaran produk agro makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan juga produk industri asas tani. Okey, bagi nak pacu sektor pemasaran domestik dan antarabangsa, Pharma dia berperanan dalam memperluaskan saiz pasaran produk agro makanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. Pharma juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri makanan tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan seperti yang saya maklumkan tadi, Pharma dia giat usaha-usaha meningkatkan kecekapan dalam sepanjang rantaian pemasaran, sepertinya pembangunan luang pasaran, pembangunan infrastruktur pemasaran dan juga lain-lain lagi. Okey, baiklah. Seterusnya adalah berkenaan dengan program benchmarking Agro Penuh Muda. Program ini adalah merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu Pharma untuk menggalak penglibatan golongan muda dan belia di dalam sektor pertanian dan industri makanan melalui perkongsian dan pemindahan teknologi baru. Program ini dapat membuka peluang terutamanya kepada Pharma untuk berkongsi ilmu, pengetahuan dan dapat berhubung dengan inovasi di dalam bidang pertanian itu sendiri kepada kumpulan sasar, sekaligus memberikan pendedahan berhubung teknologi terkini melalui program Agro Penuh Muda. Selain itu juga, program ini merupakan inisiatif Pharma dalam usaha nak menjenamakan semula iaitu rebranding program Agro Penuh Muda itu sendiri. Melalui program itu, program peningkatan kompetensi modal insan dicadangkan dilaksanakan di Bangkok, yang akan merangkumi pelbagai elemen pembangunan penanda aras sepertinya Technical Exchange Program, iaitu berkaitan saling kebergantungan pemain industri, kemudian penanda aras amalan pertanian baik dalam pengurusan dan pengendalian termasuk pembungkusan dan pengeredaran produk pertanian, kemudian pengkomersialan teknologi, inovasi dan R&D pertanian, kemudian correlation supply dan demand. Seterusnya adalah relevansi Persatuan Pertubuhan Peladang sebagai pemudah cara kepada petani. Seterusnya adalah mekanisme model perniagaan terbaik melalui pemasaran produk pertanian dan logistik. Dan yang terakhir adalah pembangunan industri hiliran sebagai nilai tambah iaitu value added kepada usahawan di Malaysia ini. Dalam konteks ni, peserta yang terlibat dia dengan lawatan ni, dia akan terlibat antaranya seperti berikut, iaitu technical exchange dialogue bersama pihak Young Smart Farm Academy. Kemudian kita akan pergi ke lawatan penanda aras di fasiliti logistik ladang, pusat pemasaran produk di Bangkok itu sendiri. Produk Malaysia menjadi pilihan disebabkan reputasi Malaysia itu sendiri yang sangat baik di peringkat antarabangsa dan di kalangan negara pengeluar produk halal global. Kerancakan perdagangan ini perlu diambil peluang oleh peserta Agro Penuh Muda bagi meluaskan radar luang pasaran produk keluaran masing-masing. Ini juga selari dengan laluan pasaran iaitu market access bagi komoditi segar dan industri makanan yang diperolehi di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arti Satri bin Rohani. Kita teruskan dengan definisi kreativiti dan inovasi. Kreativiti dan inovasi merupakan satu kebolehan yang dimiliki oleh semua manusia di mana disiplinnya telah wujud semenjak awal tahun 1920-an, sejajar dengan disiplin dan ilmu psikologi.
Pakar-pakar psikologi Six Thinking Hat yang diutarakan oleh Edward D. Bono pada awal tahun 1930-an lagi telah menjadi panduan orang ramai dalam disiplin kreativiti. 1950-an, disiplin kreativiti menjadi sangat penting apabila Presiden Psikologi Amerika iaitu J.P. Guilford mengutarakan kepentingan kreativiti dalam ucap tamanya. Konsep kreativiti ini telah dipelopori oleh Alice Paul Torrance atau lebih dikenali sebagai Paul Torrance, gelaran bapa kreativiti. Beliau telah memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti seseorang menggunakan Torrance Test atau of Creative Thinking. Inovasi dan usahawan ibarat sebuah hubungan akrab masing-masing tidak dapat dipisahkan kerana mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Inovasi merupakan satu idea dan pemikiran kreatif yang bertukar kepada penggunaan produk atau perkhidmatan yang inovatif dan mempunyai daya kebolehpasaran di pasaran. Dua aspek utama di dalam kreativiti ialah proses dan manusia yang memainkan peranan penting terhadap seorang usahawan. Antaranya termasuklah kreativiti dapat menaikkan jenama produk dan nama perniagaan. Kreativiti dapat menjadikan usahawan mempunyai perasaan yang kuat, passionate terhadap produk yang diniagakan. Kreativiti menjadikan usahawan lebih berkeyakinan tinggi dan cekal dalam perniagaan. Kreativiti menjadikan usahawan berfikiran kritis dan dinamik. Kreativiti dapat mengetengahkan produk di pasaran tempatan maupun antarabangsa. Sumber-sumber inovasi pula boleh diperoleh dengan mudah melalui kejadian luar jangka, ketidaksamaan, keperluan proses, perubahan industri dan pasaran, perubahan demografi, perubahan persepsi dan konsep berasaskan pengetahuan. Mengurus inovasi dan keusahawanan. Terdapat 4 proses yang perlu dilalui apabila berhubung dengan inovasi, iaitu mengenal peluang, mencari sumber-sumber, membangunkan perniagaan dan mencipta nilai. Dalam program benchmarking agropreneur muda dapat dilihat bahawa pihak farma sedang giat berusaha untuk membantu membangunkan industri pemakanan negara supaya berada pada tahap yang stabil. Dengan mengambil langkah menjadikan Thailand sebagai sebuah negara rujukan kerana negara tersebut juga berasaskan industri pemakanan, farma sudah pasti mengintai peluang-peluang yang ada untuk dibawa ke Thailand bagi mengembangkan lagi industri pemakanan negara dari segi aktiviti ekspor yang secara tidak langsung menambah pendapatan negara. Ilmu-ilmu serta sumber yang dipelajari juga dapat digunakan oleh rakyat tempatan bagi menghasilkan yang lebih berkualiti dan bermutu serta produktif, di mana kedepannya Malaysia tidak lagi perlu bergantung dengan aktiviti import makanan yang sangat besar daripada negara luar bagi menampung keperluan makanan rakyat Malaysia sendiri. Tujuan farma ke Thailand juga sebenarnya ingin membuka ruang dan peluang agar produk-produk tempatan Malaysia dapat dipasarkan di sana. Sebagai buktinya, peluang tersebut telah pun diwujudkan dengan akan diadakan Malaysia Fest 2022 at Thailand pada tahun ini. Akhir sekali, kedatangan farma ke Thailand sudah pasti akan mencipta nilai di mana ilmu serta teknologi baharu yang dipelajari dapat disampaikan kepada pengusaha tempatan untuk memperkembangkan lagi industri permakanan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafizan Binzi, nombor matrik 267495. Okey, di sini saya akan menerangkan jenis-jenis teroka usahawan baru. Ada 5 jenis usahawan baru, iaitu usahawan gaya hidup, usahawan pengembangan, usahawan inovatif, usahawan teknologi dan usahawan sosial. Untuk usahawan gaya hidup, kebanyakan pengusaha tempatan di Malaysia memilih untuk berdikari dan menjana pendapatan berdasarkan nilai peribadi di sekeliling mereka. Sebagai contoh, pengusaha kerepek, kebanyakan mereka mengusaha perdagangan mereka di rumah. Dengan adanya farma telah membantu para pengusaha tempatan kita untuk memberi latihan perkhidmatan konsultasi bagi pengembangan produk mereka. Selain itu, farma juga membantu untuk mempromosi produk-produk mereka untuk pasaran luar. Okay, untuk usahawan yang kedua iaitu usahawan pengembangan melalui pendekatan dan usaha sama farma bersama pengusaha tempatan.
telah berjaya melahirkan usahawan bertaraf antarabangsa di mana produk-produk mereka telah berjaya dibawa ke merata dunia, sebagai contoh syarikat Mami, Babas dan Spritzer. Untuk usahawan inovatif dalam program benchmarking entrepreneur muda, kita dapat lihat usahawan di Bangkok sangat kreatif. Contohnya dalam Pamelo terletak di kampung asal wilayah Nangkon, Chai Si sejak 50 tahun lalu. Mereka projek ini merupakan salah satu pusat agro pelancongan. Selain tanaman Pamelo, usahawan ini menyediakan tempat demonstrasi dalam pemindahan teknologi pertanian berkaitan penggunaan Pamelo kepada agensi kerajaan, agensi swasta, pelancongan dan masyarakat setempat. Okey, sini kita dapat lihat kreativiti dan sistem pengurusan projek dengan kos yang minima wajar dicontohi dilaksanakan di Malaysia di bawah program agro pelancongan. Untuk usahawan yang keempat iaitu usahawan teknologi, kajian menunjukkan kebanyakan usahawan tekno adalah pemakai ijazah lanjutan dan mempunyai 13 tahun pengalaman kerja sebelum membuka usaha teknologi baru. Ini mencadangkan bahawa usaha tekno ingin kebebasan berbanding kejayaan, dan kebebasan merupakan motivasi kepada usahawan tekno. Dalam program benchmarking entrepreneur muda, terdapat satu elemen teknologi yang boleh dipraktikkan dan mula diamalkan oleh pengusaha tempatan bagi memastikan kelestarian sumber makanan di Malaysia sentiasa terkawal walaupun menghadapi krisis. Okey, untuk usahawan keempat iaitu usahawan sosial. Keusahawanan sosial mempunyai kebanyakan ciri-ciri usahawan tetapi berbeza. Contoh iaitu usahawan teknologi tidak mementingkan kekayaan tetapi lebih kepada tamak sosial. Sebab itu dalam program benchmarking entrepreneur muda ini, pasar auto core market ini terkenal di seluruh Bangkok dan dikenali sebagai high-end market ataupun upscale fresh market, kerana pengunjung boleh mendapatkan pelbagai jenis sayuran, buah-buahan dan makanan dengan kualiti yang terbaik. Pasar auto core market ini juga bersih dan dapat menduduki tempat keempat the best fresh market in the world menurut CNN Travel. Okey, masyarakat Malaysia perlu membuat sesuatu untuk menjadikan pasar ini sebagai contoh dan menghasilkan sebuah pasar yang mampu memasarkan produk-produk tempatan untuk dikenali di mata dunia. Itu saja penerangan saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ramzi bin Aris, nombor matrik 268623. Jadi saya teruskan dengan tajuk berikutnya, iaitu berkaitan dengan harta intelek. Sebelum saya teruskan, kita fahami dulu apa itu konsep harta intelek. So, perkataan harta menunjukkan sifat wujud dan hak pemilikan, dan pengertian ini adalah sama dengan pengertian harta intelek. Segala bentuk reka cipta atau inovasi yang datang daripada pemikiran seseorang dan dizahirkan ke muka bumi ini dianggap sebagai harta intelek. Ia boleh wujud dalam dua bentuk sifat, iaitu bersifat nyata dan bersifat tidak nyata. Harta intelek yang bersifat nyata merupakan reka cipta yang mempunyai aspek fizikal, boleh dipegang, boleh dilihat dan boleh dimiliki secara fizikal. Antara contohnya ialah seperti penciptaan telefon, kamera, kereta dan ketuhar. Jadi harta intelek juga wujud dalam sifat tidak nyata. Maksudnya ia adalah sesuatu yang tiada aspek fizikal dan tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat dan tidak boleh dimiliki secara fizikal. Kita cuma boleh merasa, mengalami, menjiwai dan sedar tentang kewujudan dan manfaat yang diperolehi apabila menggunakannya.
Antara contoh ialah proses untuk menghasilkan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, formula dalam melakukan sesuatu atau kaedah untuk menjalankan sesuatu. Misalnya, kita telah menemui formula untuk memisahkan lemak yang ada dalam daging. Keupayaan memisahkan lemak boleh menjadikan makanan lebih sihat dan mengurangkan risiko lebih kolesterol dalam badan. Ini merupakan satu reka cipta yang bersifat tak nyata tetapi bermanfaat kepada manusia dan sudah tentu ia menjadi lebih berharga apabila mempunyai nilai komersial yang tinggi. Semua bentuk sifat harta yang lahir daripada pemikiran kita dianggap sebagai harta intelek dan perlu dilindungi hak kita atas harta tersebut. Istilah harta intelek akan terpakai jika idea tersebut wujud dalam bentuk inovasi yang boleh dibuktikan, dizahirkan dan didokumentkan kewujudannya. Selagi idea tersebut masih tersimpan di dalam minda seseorang, ia tidak dianggap sebagai harta intelek. Malah perundangan harta intelek tidak mempunyai klausa yang melindungi idea yang masih tersimpan di dalam minda seseorang. Jadi apa yang saya boleh kaitkan dengan tugasan yang telah diberikan pada kumpulan kami ini, kalau kita lihat harta intelek ni dalam program benchmarking agropreneur muda, banyak perkara yang kita pelajari sepanjang sesi lawatan tersebut yang boleh dihubungkaitkan dengan topik harta intelek ni. Sebagai contoh, syarikat Civic Agrotech sebelum ini terlibat dalam pengeluaran lampu dan skrin LED dan kini telah membangunkan Plant Factory with Artificial Light iaitu PFAL bagi menghasilkan tanaman yang hanya bergantung kepada sistem pencahayaan LED sahaja. Sistem teknologi ini telah dipatenkan oleh pihak syarikat bagi memastikan teknologi tersebut tidak ditiru secara mudah. Jadi kalau kita lihat dalam kita punya program ni, kita telah membangunkan apa yang dipanggil PFAL ni. Maksudnya kita telah menghasilkan teknologi pencahayaan LED dan teknologi ini kita telah patenkan di bawah harta intelek. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih Ramzi atas perkongsian harta intelek tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahzumi bin Suwono, nombor metrik 268394, akan menerangkan berkenaan tajuk outcome dan cadangan program pemasaran di Thailand. Jadi kita tengok outcome terlebih dahulu. Terdapat beberapa outcome yang didapati seperti berikut. Yang pertama ialah kreativiti usahawan dalam memasarkan produk segar meliputi pembungkusan, pelabelan dan harga yang berpatutan bagi menarik minat pengunjung. Keduanya adalah inovasi dan kreativiti semasa pandemik COVID-19 dapat menyelamatkan perniagaan usahawan. Yang ketiga pula, teknologi yang dicipta boleh diperluaskan kepada orang awam sejajar dalam dunia yang sedang menghadapi krisis food security. Keempat, kreativiti dan sistem pengurusan projek dengan kos yang minima wajar dicontohi untuk dilaksanakan di Malaysia. Yang kelima, program agripreneur muda perlu ditambah baik dengan mempelajari garis panduan program yang Smart Farmer dalam menarik minat golongan muda dalam bidang pertanian. Yang terakhir adalah membimbing para usahawan dalam menarik minat pembeli melalui pembungkusan. Seterusnya adalah cadangan program pemasaran di Thailand. Adalah kami buat cadangan Malaysia Fest 2022. Dalam program ni kami mencadangkan pembukaan 50 buah booth. Di samping itu, program ini juga akan berkonsepkan makanan, fashion, kecantikan dan pelancongan, di mana ia akan memfokuskan kepada agripreneur muda. Jadi pada program ini nanti kami akan bersama dengan pejabat perwakilan pertanian Bangkok bagi mengadakan business matching dengan pengedar
berpotensi dari Thailand untuk membantu usahawan yang terlibat dalam program ni dapat menembusi pasaran Thailand dan dapat menimba ilmu untuk memenuhi permintaan pasaran di Thailand. Jadi antara objektif program ini adalah bagi mempromosikan hasil pertanian segar, meningkatkan kesedaran pengguna dan juga membantu usahawan untuk mencari luang pasaran baru di luar negara. Untuk program Malaysia Fest 2022 ni pula juga dia lebih kepada memberikan ruang dan ilmu baru kepada usahawan untuk mempelajari pasaran luar negara dalam memperkenalkan produk baru serta mempromosikan produk usahawan yang menembusi pasaran Thailand. Kami yakin program ini akan memberikan impak dan mampu menarik lebih ramai pengunjung dengan tarikan produk-produk yang terkenal. Seterusnya, ia dapat meluaskan pasaran sedia ada ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih.